Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang diraikan lagi dikasihi, yang berbahagia Cikgu Hasan selaku pengurusi masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid Jalan Baru Prai, ashabul fadilah, para asatizah yang saya kasihi lagi saya hormati, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam rumahnya yang mulia, yang sudah pasti turut bersama-sama dengan kita ialah para malaikat Allah yang mulia-mulia, yang membuka serta mengembangkan sayap mereka untuk memayungi kita dengan payung rahmat. Masya Allah. Jadi saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak pengurusan masjid yang mengambil inisiatif yang amat baik untuk mengajak ahli-ahli qaryah sentiasa berada di dalam majlis ilmu. Kerana di sana ada pujangga berkata, hidup tanpa menuntut ilmu umpama menaiki sampan tanpa dayung. Cikgu. Hidup tanpa menuntut ilmu umpama menaiki sampan tanpa dayung. Cuba kita bayang tengok kalau kita berada dalam sungai, kita berada di atas sebuah sampan ataupun di laut, kita di atas sebuah sampan, dayung tak ada, agak-agak boleh pergi ke mana? Tak ke mana. Bahkan silap-silap kalau kita duduk tak stabil atas apa? Atas sampan, dia cunggit. Tahu cunggit? Ataupun dia apa? Dia sengit. Cunggit ataupun sengit. Lama tak dengar perkataan cunggit. Dia cunggit. Apa yang cunggit? Sampan tu cunggit. Tak boleh nak kontrol. Kita akan jatuh ke dalam sungai. Basah. Beruak. Lama cikgu kan, kita tak boleh dengar basah-basah baku. Basah dan kuyuk. Basah beruak. Masya Allah. Kalau tak boleh menang dah. Kebetulan kolam ke tasik ataupun sungai tu dalam. Kaki tak sampai. Pernah kita mandi kat mana-mana sungai masa kecil-kecil dulu, kita mandi agak dalam sikit, kaki tak sampai ke bawah. Separuh nyawa. Kalau silap tak silap, lemah, matilah mayat tu. Itulah perumpamaan orang yang hidup tanpa menuntut ilmu. Umpama apa dia? Menaiki sampan tanpa dayung. Dan saya amat tertarik dengan peringatan daripada yang berbahagia Cikgu Hasan tadi.
Pengalaman saya duduk mengajar di masjid ni, lepas sampai maghrib, lepas berdoa, Cikgu Hasan sebagai pengurusi masjid akan buat pengumuman. Tuan-tuan, malam ni ada kuliah. Ikutlah kuliah ustaz mana pun. Kalau Ustaz Sobri dah beritahu kuliah Ustaz Sobri Arsyad, kuliah bulanan. Tuan-tuan jangan balik. Sabar Zat. Duduk dalam masjid, jangan duduk di luar. Punya peringatan. Nak bagi apa? Nak bagi anak-anak qaryah kita semua dapat peluang duduk dalam majlis ilmu. Di samping mendapat ilmu, boleh mentarbiah kita, mendidik orang bertakwa, dan dapat pahala beriktikaf dalam masjid. Kalau kita mai dah ke masjid, semayang dah, time kuliah majlis ilmu, kita pergi duduk di luar, dengar kata dengar, silap tak silap dengar lagi deras. Sebab apa? Speaker duduk di luar tu dia dengar clear lagi. Tapi tak sama dengan orang duduk dalam masjid. Duduk di luar, dia tak dapat pahala iktikaf. Duduk kat kedai cakotiau, dengar kata dengar? Dengar. Duduk kedai nasi goreng, dengar kata dengar? Dengar, terah. Tapi dapat kata dapat pahala apa? Pahala iktikaf. Tak dapat pahala iktikaf. Syarat nak dapat pahala iktikaf, kena duduk di dalam masjid dan niat iktikaf. Jadi, saya mengucapkan syabas kepada Cikgu Hasan dan pihak pengurusan masjid yang begitu prihatin mengharapkan anak-anak qaryah kita dapat mengaji. Alhamdulillah. Cumanya kita duduk dalam masjid ni pakai jaga apa? Penjarakan fizikal. Karena perkembangan terkini, virus COVID-19 mula merebak kembali, menjalar kembali. Kemarin saja terdengar kes 430 lebih kes. Sehingga Al-Fadil yang berbahagia, Ustaz Datuk Haji Zulkifli Al-Bakri selaku Menteri Agama pun dibawa untuk mendapat rawatan dan dikarantin. Kita berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Bukan makna kata dia nak mati dah. Ini pakcik kita hambui untuk Sobri ingat dia nak mati dah. Kita nak berdoa supaya Allah Taala bagi nikmat sihat tubuh badan kepada beliau, dapat menyumbangkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya untuk masyarakat umat Islam khususnya dalam negara kita. 2-3 hari ini berita sampai ke kita macam-macam. Al-Fadil, Ustaz Datuk Haji Ilyas Zakaria juga telah dimasukkan ke Institut Jantung Negara. Dibawa daripada hospital besar Pulau Pinang, naik ambulans, hantar nu Kuala Lumpur, IJN. Kerana permasalahan di jantungnya. Itu juga salah seorang agamawan dan ilmuwan Islam yang banyak berkhidmat untuk umat Islam dan masyarakat negeri Pulau Pinang, yang pernah bertugas di USM begitu lama sehinggalah besar, terus menyampaikan dakwah, kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, membuat pembentangan kertas kerja, simposium dan forum serta berbagai-bagai. 2-3 hari lepas beliau telah dibawa ke IJN daripada Hospital Besar Pulau Pinang untuk mendapat rawatan di sana. Kita berdoa supaya apa? Supaya Allah juga memberikan nikmat sihat kepada beliau, dapat menyumbangkan ilmu dan baktinya kepada masyarakat umat Islam. Amin ya rabbal. Allah Ta'ala dijadikan sebab. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup, yang menyawa, pasti akan merasai mati. Mati ini Allah Ta'ala bagi sebab. Kau ni mati sebab kehalangan jalan raya. Kau ni mati sebab apa? Kenci manis potong kaki. Kau ni mati sebab
serangan jantung. Kau ni mati pula sebab tercekik. Tercekik apa? Buah dokong. Tercekik buah dokong. Macam baru-baru ni sampai berita kat kita seorang ibu, mak, beli buah dokong. Balik rumah. Makan. Tak perasan. Anak pun makan juga buah dokong pun. Anak umur 3 tahun. Makan buah dokong. Dia tak pandai nak kontrol je lah tu. Masuk sebiji. Tercekik tak ni. Masya Allah. Sebab musabab. Tercekik apa? Buah dokong. Mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi malam ni saya nak tentuh dalam zakat pasal mati tu, sentuh bila pasal mati. Ada seorang hamba Allah dikenali di kampung dia ataupun di qaryah dia sebagai seorang yang cukup jahat. Anak qaryah masyarakat tempat dia kenal dia sebagai seorang yang cukup jahat. Dan memang dia jahat. Sebab tu orang kata dia jahat. Kalau dia baik, orang tak kata apa? Orang tak kata dia jahat. Memang dia jahat. Sehingga orang kampung tempat dia mengenali dia sebagai seorang yang jahat. Sampai orang kampung pun tak ambil kisah lah kat dia. Dia dah buat apa pun biar pilih kat dia sebab dia jahat. Tegur. Tak jadi. Orang tua-tua kata apa? Rebui. Tak empuk. Punya jahat. Sampai orang kampung pun tak kisahlah kat dia. Akhirnya pada suatu hari sampai masa sampai ajal dah dia pun meninggal dunia. Dia mati. Bila dia mati, orang yang hidup macam kita ni, bila ada orang mati dalam qaryah, dalam kampung kita, kita kena buat apa perkara? 4 perkara. Mandikan mayat dia, kafankan mayat dia, sembahyangkan mayat dia, dan kebumikannya, yakni tanam dia di perkuburan. 4 perkara. Bila ada orang mati dalam qaryah kita, baik ke jahat ke, kita kena buat apa? Wajib orang yang hidup buat 4 perkara ke atas dia. Ataupun buat 4 perkara baginya. Wajib atas kita yang hidup. Saya ulang balik. Yang pertama, mandikan mayat dia. Yang kedua, kafankan mayat dia. Yang ketiga, sembahyangkan ke atas mayat dia, orang panggil sembahyang mati. Ataupun yang keempat, tanam dia ad-dafnu, tanam dalam kubur. Nak sembahyang di mana? Sembahyang dalam masjid pun tak apa. Macam mana ustaz kalau tak main sembahyang di masjid? Tak ada masalah. Karena apa? Kerana sembahyang mayat dalam masjid, hukum dia apa? Sembahyang mayat dalam masjid, yakni mayat tu kita bawa mai dia naik atas masjid, sembahyang jenazah dia atas masjid, dalam masjid, hukum dia mustahabun. Apa dia mustahabun? Hukum dia sunat. Maknanya, kalau ada orang mati di kampung kita, ataupun di qaryah kita, mayat tak mai ke masjid, boleh tak? Boleh, mayat di rumah. Ataupun disemayangkanlah di hospital sebab dia kemalangan jalan raya. Mayat dia hancur. Dimandikan oleh pakar-pakar mandi mayat di hospital Subang Jaya ataupun di hospital Bukit Mentajam. Banyak pun dah uzur sangat dah. Maka tukang mandi mayat dan kaum keluarga, sanak saudara si mati itu pun mandi, selesai dah semua dah. Mandi di hospital Subang Jaya. Semayang di hospital Subang Jaya. Tak balik main semayang di masjid kita, boleh tak? Boleh, terus pergi kubur. Sah, kata sah semayang dia, sah. Semayang bawah pokok tak apa, semayang di masjid tak apa, dekat lapangan tak apa, dan yang afdalnya semayang di dalam masjid. Cuma saya nak beritahu bahawa semayang mayat di dalam masjid ataupun di atas masjid, hukum dia apa? Hukum dia sunat.
Bila orang jahat tadi mati, yang dikenali sebagai orang jahat tadi mati, meninggal dunia, 4 perkara telah dilakukan ke atas dia. Mayat dia pun ditanam, sok kubur. Kebetulan di dalam qaryah itu ada seorang alim yang orang kenal dia sebagai Tok Wali, Wali Allah. Allah Ta'ala bagi dia dalam satu malam dia mimpi. Mimpi apa? Mimpi dia bertemu dengan si mati tadi. Yang orang kampung anggap dia ni memang jahat sungguh. Semayang mayat ke atas dia buat 4 kali besar nak pergi pelepas ya. Masya Allah. Seorang wali Allah itu Allah Ta'ala bagi mimpi kat dia tentang keadaan sebenar orang yang mati yang dianggap jahat tadi. Wali Allah tu nampak, Masya Allah, alam kuburnya lapang, selapang-lapang dan seluas-luas saujana mata memandang. Pemandangan di tempat tinggal orang tadi itu amat indah dan cantik. Di dalam mimpi itu, wali Allah tadi bercakap-cakap, bersembang dan berbual-bual dengan orang yang mati itu. Berbual-bual dia pun tanya di dalam mimpi wali Allah. Dia heran bagaimana engkau boleh mendapat tempat yang sedemikian rupa, wahai saudaraku. Orang hak mati kata dalam perbualan dalam mimpi itu memang orang kampung kata aku ni memang jahat dan memang aku jahat. Tak salah pada aku. Tapi aku dapat tempat yang seindah dan selapang seluas ini kerana sebelum aku mati, sebelum aku meninggal dunia, beberapa masa sampai orang pun dah tak ingat kat aku dah, orang pun tak ambil tahu tentang aku dah, masa tu sebenarnya aku telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Menyadari bahawa saya, tuan-tuan, bapak-bapak, abang-abang yang hadir pada malam ini yang menonton video kita ini, supaya kita jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua ni pernah melakukan dosa. Mau tak mau kena mengaku kita pernah melakukan dosa. Tak dosa besar, dosa kecil. Tak dosa kecil, dosa besar. Tak selalu, kadang-kadang. Yang pastinya setiap orang kita pernah melakukan dosa. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, kullu bunu Adam khata'. Setiap orang anak Adam pernah melakukan dosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya menasihat diri saya sendiri, saya berpesan kepada diri saya sendiri, saya peringat kepada diri saya sendiri dan kepada sidang muslimin muslimat yang hadir pada malam ini dan juga para penonton yang menyaksikan video kita pada malam ini, supaya jangan lupa berdoa. Doa apa? Doa yang diajar kepada kita oleh para ulama dan para awliya Allah. Doa yang berbunyi pendek saja. Allahumma rzuqni. Allahumma rzuqni qabla al-mauti taubah. Ya Allah, Engkau berilah rezeki kepadaku. Rezeki apa? Rezeki yang berbentuk qabla al-mauti, sebelum aku mati, kau beri rezeki ke aku supaya aku bertaubat kepadamu dengan taubatan nasuha. Kita doa tu. Allahumma rzuqni qabla al-mauti taubah. Ya Allah, berilah kepadaku rezeki. Rezeki apa? Sebelum aku mati, kau berilah kesempatan dan rezeki supaya aku bertaubat kepadamu dengan taubatan nasuha. Itu sebelum mati. Wa indal mauti, dan ketika matiku, asyahadah, aku mati dalam keadaan syahadah, yakni mati syahid. Tanda-tanda orang mati syahid walaupun mati atas katil.
tanda-tanda orang mati syahid walaupun mati atas di dalam bilik air condition. Tanda-tanda dia husnul khatimah. Bila dia mati saja, peluh bercerah kat diri dia. InsyaAllah. Bisa tengok tak? Tok Imam mungkin selalu dia tengok sebab dia duduk, kadang-kadang dia duduk. Orang dah nazak dekat-dekat nak mati, orang panggil dia apa? Orang tak panggil orang lain, panggil Tok Imam yang tengok. Tok Imam mungkin pernah bertemu dengan ramai orang yang mati, peluh saja. InsyaAllah. Kadang-kadang kena masuk dalam apa? Peti air, peti sejuk di hospital. Sementara apa nama? Sementara sanak saudara nak main tuntut mayat. Awak keluar daripada apa? Awak keluar daripada peti air pun, Masya Allah, peluh bercerah. Itu di antara tanda-tanda orang mati syahid walaupun dia mati atas. Antara tanda-tanda orang mati husnul khatimah, mati syahid, wajah dia lebih berseri daripada sebelum mati dia. Masya Allah. Allahumma rzuqni qabla al-mauti taubah. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku sebelum aku mati. Bagi rezeki supaya aku dapat bertaubat kepadamu. Dan wa indal mauti, ketika matiku, aku mati syahid. Di sana ada juga orang mengulas, menterjemah wa indal mauti syahadah. Yakni ketika aku mati dalam keadaan sakaratul maut, aku mampu untuk mengucap kalimah syahadah. La ilaha illallah. Itu masa mana? Ketika mati. Dan ketika yang ketiga. Masa yang ketiga. Wa ba'dal mautil jannata wan na'im. Dan selepas aku mati, berilah rezeki kepadaku dapat duduk dalam syurgamu dan mendapat nikmat-nikmatmu ya Allah. Apa permintaan? 3 permintaan. Mari kita baca ramai-ramai, pastikan dengan nada suara yang jelas. InsyaAllah bersama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni qabla al-mauti at-taubah wa 'inda al-mauti asy-syahadah wa ba'da al-mauti al-jannata wan na'im. Sekali lagi. Allahumma rzuqni qabla al-mauti at-taubah wa 'inda al-mauti asy-syahadah wa ba'da al-mauti al-jannata wan na'im. Bagi cukup 3 kali. Bagi cukup 3 kali. Tuan-tuan, bagi ingat. Ingat, jangan lupa lah. Lepas tu buat apa? Lepas tu, beramal dengan doa. Insya Allah. Sekali lagi kuat-kuat. Allahumma rzuqni qabla al-mauti at-taubah wa 'inda al-mauti asy-syahadah wa ba'da al-mauti al-jannata wan na'im. Lihat. Boleh? InsyaAllah. Kalau tak ingat, macam mana? Balik lagi, tonton video. Ni masjid kita punya. Ni abang kita awak pulang. Dia buat rakaman saya 2-3 malam lepas di Masjid Al-Amin, Sungai Dua. Beberapa jam saja ribuan orang menyaksikan kuliah di mana? Di Masjid Al-Amin, Sungai Dua. Masjid kita pun kita buat live supaya kita menuntut ilmu di sini. Satu Malaysia, bahkan Brunei tengok, Indonesia tengok, Singapura tengok, Selatan Thailand tengok, yang faham bahasa Malaysia, walaupun cucu kita dah buat perubatan, dah buat medik di Ukraine, dia tengok kuliah.
Ni kuliah ni masjid kita ni. Masjid mana? Masjid dalam Baru Perai. Masya Allah. Orang yang buat rakaman ni dapat pahala banyak. Orangnya bagi duit untuk beli kamera pun dapat pahala banyak. Orang yang tolong pasang set kamera untuk orang Islam dapat ilmu pun dapat pahala banyak. Ini juga di antara apa? Di antara satu medium daripada medium dakwah. Cara menyampaikan ceramah, cara menyampaikan pembentangan kertas kerja, cara duduk halaqah, cara buat rakaman, semua sampai ilmu kepada orang untuk diamalkan. Doa ni Ustaz ambil tangan mana Ustaz? Doa ni saya dengar melalui kuliah. Ceramah seorang ulama dan seorang pendakwah Islam. Saya dengar dia ceramah sebab malam-malam saya balik lagi. Saya jangan lina saya apa? Dah makan malam ke apa ke, kadang-kadang singgah tentu dengan Tok Imam, dengan Cikgu Hasan makan cakatiau dulu sebelum balik. Bulan lepas makan cakatiau. Bulan ni kena balik awal. Pasal apa? Esok pagi nak tolak pergi Kuala Lumpur. Ada appointment dengan Profesor Dr. Muhair. Esok, jadi dia akan rawat mata saya yang kalau saya tak pakai cermin mata pada malam ni, catatan saya ni pun saya tak nampak. Walaupun saya tulis Quran, saya baca huruf putih, contohnya ya. Contoh dia, ya sekat. Macam mana baca Quran? Huruf fa, ada kepala bulat tu, ada titik. Nampak kepala yang bulat dengan titik, ekor ni tak ada. Masya Allah. Jadi banyak dah pakar-pakar mata sebelah utara ni yang telah saya pergi rawat, tapi keadaannya masih demikian seperti juga. Maka saya buat keputusan sama anak anda saya, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman, dia pun buat appointment dengan pihak pengurusan Profesor Dr. Muhair. Jadi dia bagi tarikh esok 7 bulan Oktober, tengah hari lepas zuhur giliran saya. Jadi lepas subuh esok saya akan bertolak. Harapan saya, tuan-tuan perempuan sekalian, tolong doa Ustaz Helmi bawa saya. Ustaz Helmi bawa saya dengan Ustaz Muhammad Aiman di sana. Doakan perjalanan kami selamat, mendapat rawatan dan berjaya, dan dapat balik ke rumah petang esok sampai malam insya-Allah, sebab lusa kuliah duk tunggu. Jadi kalau mata pun tak apa nak nampak, macam mana saya nak merajaah kitab? Macam mana saya nak mengulang kaji kitab-kitab ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama? Maka memerlukan kepada apa? Kepada mutalaah, ulang kaji, pembacaan yang banyak. Itu pula ni, saya paksa baca pendap, walaupun pakai kacamata, tak apa terang dulu. Okey, Jadi saya ambil doa ni, saya catat. Dengan ceramah, saya catat. Lepas tu saya nak confirm bacaan dia betul ke tak betul. Petang tadi, saya pun telefon kat Tok Guru saya. Siapa dia? Tok Guru Ustaz. Tok Guru saya, Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Haji Hamzah Jaafar Padang Lalang. Anak Tok Guru anak Tok Guru Jaafar Padang Lalang. Saya ada apa-apa masalah, saya akan rujuk dia. Ustaz, betul tak baca macam ni? Pasal apa baca ni? Tak baca berihtas, tak baca beribawah, tak baca beridhamah. Dia buat cerita, saya pun tanda, dhabit. Oh, dan juga malam ni kuliah di mana dengan saya? Saya malam kuliah Jalan Baru Perai. Dia kata apa? Beritahu elok sini ku silap. Saya tengah nak jaga elok tu, tanya ustaz tu. Pasal apa? Sebab malam ni ada orang buat rakaman. Rakaman kata rakaman ke? Menyampaikan ilmu kena begitu. Sebab tu kena apa? Rojok Tok Guru. Tok Guru saya mengaji kat dia semenjak duduk di Mesir. Masa tu dia duduk buat MA, saya baru pergi buat BA. Ustaz Hamzah, tak faham. Dia duduk mengaji. Di sana pun dia jadi Tok Guru lah. Mengajak kitab. Jadi, di antara guru-guru saya semasa saya belajar di Mesir, dia pagi-pagi kuliah lewat. Saya bawa kitab, duduk depan dia. Kadang-kadang dia saya seorang-seorang. Dia panggil talaqi.
Antara tok guru saya semasa duduk belajar di Mesir ialah ayahanda kepada Al-Fadhil Ustaz Husam. Iaitulah Datuk Haji Badruddin bin Haji Ahmad, bekas mufti kerajaan negeri Kedah Darul Aman. Antara tok guru saya Kedah yang hebat-hebat, almarhum Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi, Datuk Mursyid Diraja Negeri Kedah, guru almarhum Sultan Abdul Halim, merangkap pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan. Saya sempat mengaji ke dia, saya dapat sijil daripada dia, terus saya menyambung pengajian saya dekat Universiti Al-Azhar di Mesir pada tahun 1988. Itu tok guru saya. Tok guru saya, Datuk Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi itu, Datuk Mursyid Diraja Negeri Kedah, merangkap pengurusi Majlis Fatwa Kebangsaan pada ketika itu, juga tok guru kepada Sahibus Samahah, Datuk Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang sekarang ini. Itulah Datuk Dr. Wan Salim. Saya dengan dia satu tok guru. Saya dengan dia satu tok guru. Dan semasa saya belajar di Mesir juga, saya dapat tok guru hadis Mesir. Antaranya ulama-ulama hadis yang hebat-hebat. Dan mufti Mesir. Masya Allah. Siapa dia mufti Mesir? Dr. Nasfarid Wasil. Salah ulama Islam yang tersohor di seantero dunia. Kebetulan saya ambil kursus di situ. Tiap-tiap hari saya duduk dalam pejabat dia, main kitab. Tak faham, buka kitab, rojok kat dia. Tak faham, buka kitab, rojok kat dia. Mengaji. Masa tu umur saya dah 30 lebih lah. Sebab saya mengaji agama ni umur dah usia lanjut 25 baru mula mengaji. Mula-mula sekolah rendah Padang Menara sampai Jahanam. Kemudian masuk sekolah menengah bakti Tasik Gelugong. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Ambil jurusan apa? Seni perusahaan. Seni perusahaan. Belajar macam mana cara nak buat tanggam. Macam mana cara nak pegang gaji. Macam mana nak buat seni-seni daripada tembaga dan logam. Belajar macam mana cara nak buat kerusi. Belajar macam-macam. Itu seni perusahaan. Di mana sekolah menengah bakti Tasik Gelugong sampai tingkatan 3, naik tingkatan 4 sampai tingkatan 5, ambil aliran sains di sekolah yang sama. Tak masuk pondok lagi. Lepas SPM tahun 80, sekali pertama sekolah menengah bakti Tasik Gelugong buat peperiksaan SPM. Masa tu saya ialah pelajar pertama dengan sahabat-sahabat lain ambil peperiksaan SPM. Lepas SPM ambil aliran sains, dapat keputusan saya tak mahu mengaji langsung. Tak ada perasaan nak minat mengaji dah. Minat apa? Minat berniaga. Saya berniaga 8 tahun. Pada umur 17 lepas SPM sampai umur 25, 8 tahun. Berniaga sungguh-sungguh. Berniaga macam-macam. Tapi kata ustaz berniaga apa? Berniaga macam-macam. Belacan pun saya berniaga. Buka kedai runcit. Berjaya. Alhamdulillah. Sampai 8 tahun berniaga. Lepas tu teringin pula nak mengaji agama. Baru terbuka hati nak mengaji agama. Umur apa? Umur 25 tahun. Orang 25 dah ada MA lah. Saya 25 baru nak mengaji. Pondok. Saya pergi pondok Madrasah Khairiyah Al-Islamiyah di Pokok Senah. Pondok almarhum Tok Guru Haji Ahmad, Tuan Husin. Saya pergi temu juga. Dia suruh saya baca Quran. Saya boleh dah baca Quran sebab saya belajar Quran kata wan saya lah. Baca Quran lanjak sebab saya di samping belajar Quran kata wan saya mengajak hak rendah-rendah ni anak-anak kampung mengaji Quran. Lepas tu periksa-periksa, dia letak saya tahun 3. Yang ni 3 yang jadi. Bukan 3 senawi, 3 yang jadi. Mengaji setahun. Kenaiklah PL huruf. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, kenalah sikit-sikit. Lepas tu, anak almarhum Tok Guru Haji Omar La'yui, Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Ghani bin Haji Omar, mereka masa tu baru lepas syahadah Pak Senawi di Madrasah Khairiyah Al-Islamiyah, mereka semua nak pergi Mesir. Mereka kata, entah ni ikut kami jom. Saya baru 3 hari tadi, nak sampai 4 Senawi lagi 4 tahun lagi, dia kata, entah ni ikut kami jom. Saya pun betul masa tu duit banyak. Baru lepas berniaga, 8 tahun berniaga. Ikut dia bah. Dia buat pasport antarabangsa di Pulau Pinang. Masa tu RM60 lah. Pasport antarabangsa untuk 5 tahun.
Lepas tu, kita dapat pasport antarabangsa, pergi Kuala Lumpur, jalan U-turn. Buat apa? Pergi kedutaan besar Republik Arab Mesir untuk dapat apa? Untuk dapat visa masuk ke Mesir. Dapat visa. Masya Allah. Walik pasport, tunjuk visa kat mak. Mak cik nak pergi Mesir. Mak pun heran. Macam mana ni dia nak pergi Mesir mengaji tak? Baru mengaji setahun. Saya kata kau mana pun cik nak pergi ke mak. Pasport buat dah. Visa dapat dah. Kawan nak pergi pun semua pakat-pakat setuju nak bawa cik. Maka saya pun berangkat ke sana. Pergi sana, orang ada 4 senawi boleh masuk Universiti Al-Azhar. Syahadah 4 senawi di Madrasah Khairiyah Al-Islamiyah, 4 senawi di Manabi'ul Ulum, di apa nama? Kubang Hulu. Masa tu semua boleh masuk Universiti Azhar. Manabi'ul Ulum lagi hebat. Masa tu boleh masuk Madinatul Munawwarah. Masya Allah. Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Kalau pokok sana Azhar. Maka saya bawa sijil. Saya pergi sana nak masuk Azhar tak boleh. Sebab apa? Mana ada 4 senawi? Periksa pula. Dia panggil imtihan untuk nak masuk mengaji di sana. Saya masuk sekolah menengah. Tok Syekh sana temu duga saya. Dapat masuk 3 ayat tadi pula sekali lagi. Pokok sana pun 3 ayat tadi, sana pun 3 ayat tadi. Saya pun mengaji setahun. Tak apa, kita belajar akhir. Nak cerita pengalaman ni orang pakat-pakat tengok ni, apa bagi semangat ke anak-anak cucu kita. Bahawa nak mengaji ni tidak ada batasan umur. Siapa berasa nak mengaji, minal mahdi ilal lahdi, daripada dalam apa? Dalam buayan sampai dalam liang lahat. Saya mengaji situ setahun, dia panggil Ma'had Bu'uth Al-Islamiyah. Ma'had Bu'uth Al-Islamiyah, mengaji setahun. Dengan orang Cina, dengan orang Korea, dengan orang Jepun, dengan Negro, dengan orang Amerika, dengan orang Australia, dengan orang New Zealand yang masuk Islam. Saya mengaji situ untuk mendapat asas-asas agama Islam. Saya mengaji setahun. Oleh kerana hari-hari duduk cakap dengan dia, mula-mula bercakap macam itik, cakap dengan apa? Dengan ayam. Pakai bahasa utau, bahasa antarabangsa. 3 bulan pertama hari-hari teriak. Masya Allah. Tak faham apa. Duit habis banyak lah. Orang kampung semua dah tahu bahawa Sabri telah pergi ke Mesir. Masya Allah. Saya mengaji puluhan setahun. Sampai boleh dapat faham bahasa Arab dan boleh cakap Arab. Setahun. Allah bagi. Sebab terpaksa. Dalam tempat mengaji itu terpaksa. Semua tak boleh cakap bahasa mereka, kena cakap bahasa Arab. Tok guru, tok syekh, pensyarah, guru yang mengajar tak faham bahasa Melayu. Tak boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Bahasa Jepun, bahasa Korea lagi tak boleh. Melainkan bercakap bahasa Arab. Setahun saya boleh bercakap bahasa Arab. Tengok orang lain umur 25 dan buat MA dah balik dah. Saya baru 3 ayat tadi. Saya pun pergi jumpa pengarah di Jabatan Penuntut di Attaché Pendidikan di mana Kedutaan Besar Malaysia di Qahirah. Tanya nama dia Ustaz Muhammad, orang Bali, Kementerian Pendidikan, hantar dia jadi apa? Pengarah pendidikan di sana sebab dia bekas pelajar Universiti Al-Azhar, ada masters. Saya pergi jumpa dia di kedutaan, dia pun persilakan saya masuk dalam pejabat dia. Saya sembang, Ustaz, walaupun dia pengarah, orang tak panggil tuan pengarah, panggil Ustaz sebab dia Ustaz daripada Azhar pelajar. Tujuan saya main nak jumpa Ustaz ni nak minta tolong bagi pandangan. Saya ni teringin nak masuk Universiti Azhar. Dia kata, entah nak masuk Universiti Azhar, entah ada sijil apa? Saya tak ada sijil. Sijil pokok sana 3 ayat tadi. Saya bawa. Lah ni duduk ngaji mana? Ngaji Ma'had Bu'uth 3 ayat tadi juga. 3 ayat tadi macam mana? Entah nak masuk Azhar, Universiti. Tak boleh ke Ustaz? Kau ada cara kau mana-mana ke? Sebab entah nak masuk universiti, kenapa habis lagi 4 tahun? 1 senawi, 2 senawi, 3 senawi, 4 senawi, 4 tahun lagi. Tak, saya kata saya nak buat shortcut. Umur saya pun 25 orang lagi. Entah nak masuk Azhar, tak boleh. Sebab tak menempati, tak mencukupi syarat. Itu macam mana? Ada satu cadangan. Kalau entah nak masuk Universiti Al-Azhar juga, entah kena balik Malaysia. Balik di mana? Balik entah pergi mana-mana pondok, mana-mana ma'had, mana-mana sekolah agama yang sijil iktiraf oleh Azhar. Entah pergi situ minta nak ambil sijil akhir. Saya kata saya boleh balik. InsyaAllah petang ni saya beli tiket.
esok lusa saya boleh terbang balik. Masalahnya kalau saya balik, siapa nak terima saya duduk tahun akhir? Siapa nak terima saya masuk tahun akhir? Kalau enten tak hantar betul-betul nak masuk sungguh, anak nak tolong dia kata. Tolong macam mana? Saya buat surat. Dia buat satu surat. Sebab dia sebelum tu dia kata enten nak masuk Azhar, tertib cakap kat bahasa Arab. Tak faham ke kita? Saya kata saya baru menulis tahun. Nak faham macam orang lain tu, tak tahu nak kata lah. Tapi mari kita dialog, kita bercakap, kita berbicara dalam bahasa Arab. Ustaz cakap Arab, saya pun cakap Arab. Macam tu. Ustaz cakap Arab, saya pun cakap, kita jangan cakap Melayu langsung. Dia nak test saya. Alhamdulillah berkat saya mengaji di Ma'buk setahun, bergaul dengan orang-orang asing guna bahasa Arab, dia boleh cakap Arab, dia fasih. Dia kata ni boleh masuk universiti ni. Orang tahun 3 pun tak boleh cakap macam tu. Masya Allah. Dia bukan nak saya cerita kata saya hebat. Nak cerita kata pengalaman hidup saya. Hakadha 'allamatnil hayah. Beginilah kehidupan mengajarku. Ada satu buku, satu kitab dikarang oleh seorang ulama Islam. Hakadha 'allamatnil hayah. Beginilah kehidupan mengajarku. Okey? Dia kata okey, nampak yang macam boleh. Dia buat surat. Dia buat surat kepada Kedutaan Besar Malaysia atas pendidikan dihantar mai kat Tok Guru Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi, Datuk Mursyid Diraja Negeri Kedah, mudir Madrasah An-Nahdlatul Hasanah di Jitra Kedah. Dia hantar 2 minggu surat sampai balik balas. Dijemput pelajar yang bernama Sabri bin Muhammad Asyad untuk pulang masuk tahun terakhir sekolah kami. Saya pun balik. Balik mai. Sekolah tu duduk di mana? Duduk di Meleleh. Tahu Meleleh? Cikgu Hassan mendengar nak Meleleh. Tang mana Meleleh? Ada orang Kedah ni. Orang Kedah pun tak tahu Meleleh duduk tang mana. Meleleh tu daripada Jitra nak pergi kot dia. Jumpa Tunjang. Lepas Tunjang, sebelum Padang Sera, jumpa Meleleh. Madrasah An-Nahdlatul Hasanah. Sekolah tu iktiraf oleh Universiti Tempatan dan 2 universiti antarabangsa di luar Al-Azhar dan Universiti Islam Madinah. Saya balik bulan 4, bulan 6 periksa percubaan. Bulan 4, bulan 6 periksa percubaan, 18 subjek. Hal yang saya tak pernah belajar. Saya periksa percubaan, Masya Allah, 18 subjek, lulus 1 subjek. Berapa? 18, lulus berapa? 1. Saya pun teriak. Cerita ni, orang tua teriak. Teriak dalam surau. Tok Guru balik pada istana Kedah malam. Daripada istana sebab dia Tok Guru Raja. Balik dia dengar ada orang duk teriak dalam surau. Dia dengan pemandu dia, pembantu dia. Dia tengok dalam surau sekolah, tengok-tengok saya duk teriak. Dia kata, "Enta duk teriak buat apa?" Bukan unta, enta. Kan, ajak masuk rumah dia. Lewat malam lah. Masya Allah. Kemudian, dia kata, ente teriak apa? Saya kata, saya Tok Guru periksa percubaan 18 subjek, lulus 1. Pelajaran apa? Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Haklin, nahu, saraf, faraid, tafsir, hadis. Tak lulus. Masya Allah. Lepas tu dia kata, tak apa. Jangan susah hati. Ana nak bagi satu kaedah ke anda. Nak lulus lah, nak lulus. Nak pergi Mesir lah, nak masuk Azhar lah, nak masuk Azhar. Dia kata, enta balik sebab periksa sebenarnya bulan 10. Periksa percubaan bulan 6. Ada lagi 4 bulan. Setiap mata pelajaran, setiap subjek, enta buat mulakhas. Buat apa? Buat ringkasan. Buat ringkasan. Setiap ringkasan daripada 18 mata pelajaran itu, enta ulang baca 40 kali. Berapa kali? 40 kali. Saya dengar pesan Tok Guru. Saya pun mula esok, semua subjek mata pelajaran yang nak masuk periksa, semua saya buat ringkasan. Hari-hari buat ringkasan, sampai habis semua subjek. Dan mula ngapai, baca. Ingat tak ingat baca? Sampai berapa kali? Satu subjek, satu mata pelajaran 40 kali. Masya Allah. Hak periksa 18 subjek, lulus 1. Mai periksa sebenar, masuk Dewan Periksa. Ini syahadah an-nihayah, syahadah terakhir. Nak pergi Azhar ni. Maka saya pun masuk dengan penuh perasaan minta ke Allah bagi boleh jawab. Berkat dengan kata Tok Guru ulang berapa kali? 40 kali.
Kita terus atas soalan pun sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Buka atas soalan. Tengok soalan, Masya Allah. Yang kata apa tu? Berkat ulang baca berapa kali? 40 kali. Soalan mai tu, kita ingat macam dengan kita hafal surah Al-Fatihah. Tulis. Sampai guru-guru yang duk cek periksa saya tu, dia kata, dulu periksa 18, lulus 1. Layakkah dia nak periksa, nak dapat sijil biasa ni? Saya tulis, dia golek pada mai keputusan peperiksaan, lulus dapat baik, boleh sambung balik, terus masuk Universiti Al-Azhar. Di antara sahabat-sahabat saya, yang saya tolong bawa sijil, yang ambil periksa dengan saya, antaranya ialah Al-Fadil Ustaz Roslan Cik Ros. Senang tak Ustaz itu? Sijil dia tu saya yang bawa, saya takdim, saya tolong daftar dia untuk masuk Universiti Al-Azhar. Nak cerita apa? Berkat, dengar kata Tok Guru, berkat ulang satu subjek berapa kali? 40 kali. Kalaulah ada anak-anak abang-abang, anak-anak bapa-bapa, cucu-cucu tuan-tuan yang nak ambil SPM bulan apa? Bulan Januari akan datang. Tidak bulan apa? Bulan November ditukar sebab COVID-19. Kepada apa? Kepada bulan. Sempat lagi nak baca. Sebab bukan banyak subjek. 7 subjek, 8 subjek, 10 subjek. Saya 18 subjek. Kalau dia puluh daripada satu mata pelajaran, berapa kali? 40 kali. InsyaAllah anak karya kita daripada masjid kita di Jalan Beruperai akan layak dan muncul sebagai pelajar yang paling cemerlang peringkat kebangsaan, insyaAllah. Jadi saya harap supaya video yang sedang dirakam dan sedang disaksikan sama dalam masjid ataupun di luar sana memberikan satu motivasi khususnya kepada anak-anak muda kita untuk belajar dan terus belajar, berusaha dan terus berusaha sehingga mereka mencapai kecemerlangan di dalam keputusan peperiksaan ataupun al-imtihanat ataupun examination yang akan mereka tempuh tidak berapa lama lagi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya harap moga-moga cukuplah dahulu perkongsian ilmu pada malam ini agar ia dapat memberi manfaat kepada kita semua dan juga kepada seluruh anak bangsa dan umat Islam di mana-mana sahaja mereka berada. Kita tutup kuliah kita, tadahkan tangan ke langit, aminkan doa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ampunkanlah akan segala dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu-ibu dan bapa-bapa kami, dosa-dosa datuk nenek moyang kami yang terdahulu, dan dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana sahaja mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini. Kau jinakkanlah nafsu-nafsu kami yang liar ini. Kau lembutkanlah hati ke semua anak-anak cucu dan zuriat kami, Allah. Lapangkanlah dada kami, Allah. Terangkanlah pemikiran kami, Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak cucu kami semua anak-anak cucu yang berjaya. Berjaya dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Berjaya dalam pelajaran mereka, dalam semua bidang yang mereka ceburi, ya Allah. Dan jadikanlah mereka sebagai hamba-hambamu yang sentiasa menuruti perintah-perintahmu, meninggalkan larangan-laranganmu, ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.